Assalamualaikum dan salam hormat, bersama saya Kado untuk berita Pak Kado. Perdana Menteri Britain Boris Johnson dirawat di unit rawatan rapi ICU sejak semalam selepas keadaan kesihatan dan gejala dihadapinya bertambah teruk. Johnson turut mengarahkan setiausaha luarnya Dominic Raab untuk mengambil alih tugasnya sementara waktu. Agensi Xinhua News melaporkan, menurut jurucakap Downing Street, Perdana Menteri berusia 55 tahun itu dimasukkan ke St Thomas Hospital di London dengan gejala berterusan Ahad lalu selepas 10 hari disahkan positif COVID-19. Sejak petang Ahad, Perdana Menteri berada di bawah jagaan doktor di St Thomas Hospital selepas dimasukkan ke hospital itu dengan gejala coronavirus yang berterusan. Sepanjang petang, keadaan Perdana Menteri semakin teruk dan atas nasihat pasukan perubatan, beliau dipindahkan ke ICU. Perdana Menteri menerima penjagaan yang sangat baik dan berterima kasih kepada kaki tangan NHS, Perkhidmatan Kesihatan Kebangsaan, atas kerja keras dan dedikasi mereka, katanya. Sehingga pagi Isnin, jumlah COVID-19 di Britain mencecah 51,608 orang, meningkat 3,802 orang dalam tempoh 24 jam, kata jabatan itu. Ramainya yang berjangkit di Britain ni. Si COVID ni tak kenal siapa kita. Lawyer, magistrate, ahli muzik, semua akan kena kalau tak ambil pencegahan awal. Tengok di Britain ni, Perdana Menteri pun kena, kerabat diraja pun kena, orang kebanyakan apatah lagi pun kena juga. Maju mana pun negara kalau tak mengambil serius tentang hal pencegahan tak guna. Tengok saja negara maju seperti Itali dan Amerika. Disebabkan kedegilan beberapa pihak, rantaian COVID amat sukar diputuskan. Adakah anda ingin menjadi seperti mereka? Tepuk dada, tanya selera, nak makan apa malam ni? Berita berikutnya, Williams and Racing Point menjadi pasukan terkini Formula 1 F1 mengambil skim pengekalan pekerjaan berikutan pandemik COVID-19 dan pemandu mereka juga bersedia untuk dipotong gaji. Musim F1 2020 terpaksa ditangguhkan berikutan pandemik berkenaan dan kedua-dua pasukan itu mengumumkan pemotongan bajet seminggu selepas McLaren melakukan langkah sama. Nicholas Latifi dan George Russell bersama eksekutif kanan Williams melakukan pemotongan gaji sebanyak 20% bermula 1 April, manakala kaki tangan lain diberikan cuti sehingga hujung Mei. Pelumba McLaren Carlos Sainz Jr dan Lando Norris bersedia dipotong gaji secara sukarela. Berikutan situasi yang berlaku sekarang, Rocket Williams Racing buat sementara waktu mengambil skim pengekalan pekerjaan sebagai langkah untuk pengurangan kos. Skim ini akan dijalankan sehingga hujung Mei. Pelumba Racing Point Sergio Perez dan Lance Stroll juga bersetuju gaji mereka dipotong, namun jumlah peratus pemotongan tidak dinyatakan. Anda tahu tak berapa gaji pelumba F1 ni? Mengikut statistik 2017, Sebastian Vettel meraih 155 juta setahun. 155 juta. Gila. Maknanya kalau pemotongan setengah pun mereka masih boleh bernafas dan berjalan. Tapi kalau gaji kita kena potong setengah, alamat tak berasaplah exhaust kereta kita. Ini adalah komitmen dan kesedaran dari semua lapisan masyarakat di dunia yang ingin membantu kepada mereka yang memerlukan. Kita tidak perlu ada 155 juta dalam akaun. Kalau ada 155 ringgit pun, kalau niat itu untuk sedekah, akan dipermudahkan. Kalau kita ada 155 juta tetapi tidak mahu membantu, baik kita tinggal di dalam gua. Seperti pepatah Melayu berkata, benang bercerai-cerai bukannya kain. Dek rapat tetal tenunan kain, jarum pun tidak menelusnya. Tercengang, tak faham kan? Aku pun tak faham. Berikut adalah cerita komedi. Di sebuah negeri entah di mana, gempar apabila sebuah hospital yang mempunyai bilik ICU kerap mengalami kejadian pelik. Setiap pesakit yang ditempatkan di situ akan meninggal dunia pada setiap hari Jumaat pagi tanpa mengira umur, jantina atau tahap kesihatan mereka. Kejadian ini sangat membingungkan para doktor. Lalu mereka memutuskan untuk memantau kata tersebut. Apabila tiba hari Jumaat berikutnya, beberapa doktor bersiap sedia untuk mengenal pasti penyebab kepada kematian di katil itu. Pada saat itu, seorang pesakit lelaki yang masih muda sedang tidur. Masa terus berlalu, para doktor sabar menunggu. Tiba-tiba, kelihatan pintu bilik ICU itu dibuka orang. Kemudian, masuklah Cik Kiah. Mak Cik Kiah adalah salah seorang pekerja pencuci sambilan yang hanya bertugas pada setiap pagi Jumaat. Seperti biasa, Mak Cik Kiah masuk dan mendekati katil keramat itu. Mak Cik Kiah terus mencabut soket elektrik untuk alat bantuan pernafasan untuk menghidupkan vacuum cleanernya. Saya Kado melaporkan untuk berita Pak Kado.